Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan teruskan PDPR Pendidikan Islam tahun 6 pada minggu yang ke-22. Minggu ni minggu yang ke-22. Minggu ni sedikit berlain sebab kita nak menggunakan modul baru yang telah diedarkan pada hari Sabtu itulah. Kita dah tak pakai modul yang sebelum ni. Modul yang sebelum ni sepatutnya kamu telah siapkan dan hantar balik ke sekolah lah, untuk disemak. Jadi kita akan mula menggunakan modul baru. Okey, macam biasa, sama juga macam modul yang sebelum ni. Kamu kena tulis nama dan kelas apa. Okey, tarikh dah ada siap dah dengan hari. Jadi kamu gunakan mengikut hari dan tarikh yang ada tulis di atas tu lah. Macam biasa, setiap kali PDPR Pendidikan Islam kita akan buat 2 muka surat sahaja. 2 muka surat sahaja, iaitu macam kamu nampak di sini. Okey, ini yang pertama dan ini muka surat kedua yang kita akan buat pada hari inilah. Iaitu bidang hadis. Okey, bidang hadis bertajuk Jauhkanlah Rasuah. Okey, baik. Sebelum kita nak ke buku teks, kita nak baca buku teks berkenaan dengan tajuk ni, kita lihat dulu sepintas lalu soalan-soalan untuk kamu jawab berkenaan dengan tajuk Jauhkanlah Rasuah ni. Okey, kita zoom sikit. Okey, macam kamu nampak di sini, ini helaian yang pertama modul. Dia minta bariskan hadis di bawah, kemudian tuliskan maksudnya. Kamu kena letak baris di sini. Boleh tiru di buku teks sahaja, sangat senang. Boleh tiru di buku teks. Dan maksud pun boleh ditiru di buku teks. Muka surat berapa dah tulis di sini. Okey, sekejap lagi kita akan baca sama-sama lah hadis berkenaan dengan rasuah ni. Okey, itu muka surat yang pertama. Okey, sekarang muka surat yang kedua pula, latihan untuk hari ni. Apa soalan dia tanya berkenaan dengan tajuk rasuah ni? Jawab soalan berikut. Nak ambil mana jawapan? Di buku teks pada muka surat 45 hingga 48. Okey, nama, tulis dulu nama dan kelas. Modul sebelum ni ramai yang tak tulis nama dan kelas. Jadi takut tertukar dengan kelas lain lah. Jadi yang ni sebelum nak jawab, kamu tulis dulu nama dan kelas. Okey, baik. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Untuk yang tak berapa pandai baca Jawi, tolong bagi perhatian lah. Sebab lagi kamu tak tahu pula nombor 1 ni apa yang dia tanya. Tak ada tulisan Rumi pun. Jawi saja saya tak boleh baca Jawi. Jangan jadi saya tak buat lah. Sebab saya tak tahu dia tanya apa. Jangan bagi alasan macam tu lah. Okey, baik. Sini kita baca sama-sama soalan dia yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Dia tanya apa maksud rasuah. Kamu boleh dapatkan di buku teks. Sekejap lagi kita akan baca sama-sama. Soalan kedua. Sebutkan 3 sebab berlakunya rasuah. 3 sebab berlakunya rasuah. Kamu boleh tulis di sinilah A, B, C. 3 sebab berlakunya rasuah. Okey, soalan ketiga. Nyatakan 3 kesan buruk rasuah. 3 kesan buruk rasuah. Okey, tulis di sini. Nak ambil mana? Ambil di buku teks yang kita akan baca sekejap lagi lah sama-sama. Dan soalan yang terakhir dia tanya, sebutkan 2 pengajaran penting yang dapat diambil daripada hadis tentang rasuah. 2 pengajaran penting daripada hadis tu. Hadis berkenaan dengan rasuah. Okey, baiklah, kita dah tengok soalan dia secara sepintas lalu. Jadi sekarang kita buka buku teks muka surat 45
45. Okey, buku teks kita, muka surat. Okey, ini tajuk dia. Di muka surat 44 ada tajuk dia. Yang ni ya. Okey, ini. Ini tajuk sahajalah di sini. Ada keratan, surat khabar dan sebagainya. Pelajaran 4, hindari rasuah. Bidang hadis. Okey, baik. Okey, kita nak tengok muka surat 45. Kita nak baca sama-sama. Apakah maksud rasuah tu? Okey, baik. Zoom sikit ya. Okey, ini hadis dia yang kamu perlu tulis baris tadi ni. Di latihan tadi kan ada dia minta tulis baris. Okey, ini ya. Ini kamu boleh ambil di sini. Baris dia. Cuma tulis baris sahaja. Dan di kotak bawah kamu perlu tulis maksud dia. Okey, baik. Kita akan baca hadis ni sama-sama. An Abdillah ibni Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Okey. Rawahul Tirmizi. Maksudnya apa hadis yang kita baca tadi ni? Apa maksud dia? Daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, kamu boleh ambil lah maksud dan baris di sini, tulis balik di latihan tadi ya. Okey, itu hadis. Hadis berkenaan dengan rasuah. Okey, sekarang kita tengok di kotak ungu ni. Intipati hadis. Maksudnya apa intipati ni? Maksudnya hadis ni apa dia duk cerita pasal apa hadis ni? Okey, yang kita baca Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey, sekali lagi. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Itu maksud rasuah. Kamu boleh ambil poin nombor 1 ni. 3 baris ni, 1, 2, 3 dan tuliskan di nombor 1 ni. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Okey, ni rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan. Okey, kalau tak muat boleh sambung bawah ya. Okey, itu maksud rasuah. Okey, kita terang sikit. Maksudnya rasuah ni ialah pemberian. Pemberian, katalah ada A dengan B. Dua orang, nama A dengan nama B. Si A ni dia bagi rasuah dekat B untuk dia ada tujuan dia. Kalau tak ada tujuan orang tak panggil rasuah. Okey, tujuan dia apa? Dia nak suruh si B ni membenarkan sesuatu yang salah. Maksudnya benda tu salah tapi sebab si A ni nak buat, jadinya dia suruhlah. Dia bagi rasuah dekat B ni. B ni mungkin orang yang berkuasa, orang yang penting lah biasanya. Okey. Atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey, rasuah juga diberikan untuk benda tu betul dah. Tapi sebab dia tak suka, dia nak bagi nampak salah, dia bagilah rasuah dekat seseorang supaya orang yang berkuasa tu kata benda tu salah. Okey, baik. Okey, contohnya. Okey, ini contohnya. Seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Contoh dia bagi kat sini jelas. Ada seorang pekerja ni dia nak naik pangkat. Bila naik pangkat, gaji pun banyak lah. Jadi dia bagi
duit, menghulurkan sejumlah wang kepada majikan, kepada bos dia, supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Yang seterusnya yang bawah ni, rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey, dua-dua dilaknat oleh Rasulullah dan Allah Ta'ala jugalah. Pemberi yang bagi rasuah pun kena laknat, yang terima pun kena laknat. Okey. Sekarang kita ke muka surat yang 46. 46 ni sebab-sebab berlakunya rasuah di kotak kuning ni, tajuk dia sebab-sebab berlakunya rasuah. Okey, kamu boleh ambil yang tulisan tebal ni, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3, tuliskan di soalan ni. Inilah jawapan kepada soalan nombor 2. Sebutkan 3 sebab berlakunya rasuah. Memang terang dah, ada 3. 1, 2, 3. Okey, apa sebab yang pertama? Iman yang lemah. Okey, itu sebab yang pertama lah. Sebab tu dia terima ataupun dia bagi rasuah. Okey, iman yang lemah ni, apa yang dikatakan iman yang lemah? Dia tidak takut dengan azab Allah. Sedangkan terang-terang dah Allah akan melaknat penerima dan pemberi rasuah, tapi dia tak takut. Okey. Yang kedua, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Orang yang lemah iman ni, dia tak fikir dah azab Allah ke, Allah reda ke tak reda ke, janji apa yang dia nak, apa yang dia kehendak, dia dapat. Okey, itu sebab yang pertama lah, iman yang lemah. Sebab yang kedua ialah kelemahan diri. Kelemahan diri. Apa pula yang dikatakan kelemahan diri ni? Gagal mengawal kehendak diri. Biasanya kita tengok dalam berita, orang yang terlibat dengan rasuah ni, tengok dia ada macam-macam lah, rumah yang sangat besar, kereta pun berlambak, yang duk kena tangkap tu kan. Kalau siapa biasa tengok 999 dan sebagainya, adalah ditunjukkan kes-kes berkaitan rasuah. Okey, seterusnya kelemahan diri juga. Lagi satu, apa yang dikatakan sebagai kelemahan diri? Dia tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Dia tak ada ilmu tentang kesedaran dan bahaya rasuah. Okey, dan sebab yang ketiga, bersifat tamak. Ni tamak memang hijau macam ni, ta mim ain. Bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Dia tamak lah untuk mendapatkan sesuatu. Apa dia yang dikatakan tamak tu? Contohnya, ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Okey, dia nak dapat pangkat yang tinggi macam tadilah, contoh tadi. Mahu segera hidup mewah. Biasanya rasuah ni dia berkaitan dengan hidup mewah lah, macam kita tengok dalam berita tu. Okey, itu 3 sebab. Kamu ambil yang tulisan tebal ni saja. Yang bulat, yang bawah dia penerangan dia tak perlu. Ambil yang ni saja. 1, 2, 3 dan isikan di soalan nombor 2 ni. Okey, nyatakan 3 kesan buruk rasuah. Okey, itu soalan nombor 3. Okey, kita ke muka surat 47. Muka surat 47. Okey, kesan rasuah dan kebaikan menjauhinya. Kesan rasuah apa? Kesan-kesan buruk rasuah ni. Banyak dia bagi kat sini. Yang dia minta cuma 3 sahaja. Dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesan. Apa tu kesan buruk dia? Yang pertama, menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Bila kena tangkap, jatuhlah maruah diri.
Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Orang-orang yang memberi dan menerima rasuah ni, dia tak amanah dan tak bertanggungjawab lah. Okey. Yang keempat, kesan keempat, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Apa maksud dia? Contohnya dalam sesuatu syarikat ataupun persatuan dan sebagainya, bila ada orang terima rasuah, dia naik pangkat dengan cepat sedangkan dia tak tahu cara nak buat kerja di peringkat atasan tu, dia tak tahu. Tapi sebab rasuah dia boleh naik pangkat dengan cepat, dia pun jadi ketua, habislah. Okay, contoh mudahnya macam orang main bola. Orang main bola, dia bagi rasuah dekat jurulatih ke apakah, suruh lantik dia jadi kapten. Jadi dia tak erti nak jadi kapten pun, tak erti nak main bola pun. Jadi apa akan jadi bila pergi lawan? Jadi akan kalah lah. Okey, itu contoh lah. Okey, seterusnya, mendapat kemurkaan dan laknat Allah. Macam mula-mula tadilah. Dan kesan yang terakhir, hidup tidak diberkati Allah. Okey, tidak diberkati ni macam mana? Hidup mewah, duit berlambak, tapi dalam hati dia tak senang juga, tak tenang. Nak tidur tak boleh, dia takut polis mai tangkap dan sebagainya. Itu namanya hidup tidak diberkati. Duit pun banyak tapi tak cukup dan sebagainya. Itu kita panggil tidak diberkati lah. Okay, kamu boleh ambil 3 sahaja, yang mana-mana yang bersesuaian yang kamu nak ambil. Mana-mana pun tak apa, ambil 3 dan tuliskan jawapan di sini. Soalan nombor 3 ni. Dan soalan terakhir, soalan keempat, apa yang dia minta? Sebutkan 2 pengajaran penting. 2 pengajaran penting. Mana dia pengajaran dia? Okey, ini pengajaran dia. Sebelum kita nak tengok pengajaran, kita tengok sikit kebaikan apa yang kita dapat bila kita menghindari rasuah. Kalau kita hindari, apa yang kita dapat? Kalau kita tak terima rasuah, kalau kita tak terlibat dengan rasuah, apakah kebaikan yang kita dapat? Okey, yang pertama, masyarakat hidup bersatu, padu. Tak ada lah orang tak puas hati kat kita. Bila kita tak rasuah, tak gunakan, tak terima rasuah dan sebagainya, jadi orang pun tak puas hati. Orang pun sukalah dengan kita kan. Orang selesa dengan kita. Jadi itulah yang dikatakan masyarakat hidup bersatu, padu. Yang kedua, sesuatu organisasi. Perkataan ni ialah organisasi akan stabil. Dia berlawanan lah dengan kesan buruk tadi. Ini kebaikan lawan kepada kesan buruk yang tadi ni. Dan yang ketiga, ekonomi, politik dan sosial. Ini ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan. Dan yang terakhir, jauh daripada kemurkaan Allah. Jadi sebab itulah kita tak mau ambil rasuah, tak mau terima rasuah, tak mau bagi rasuah kat orang. Sebab apa? Kita nak jauh daripada kemurkaan Allah. Okey, baik. Seterusnya, yang terakhir untuk hari ini, pengajaran daripada hadis. Pengajaran apa yang kita dapat daripada hadis menghindari rasuah ni. Kenapa disuruh kita belajar berkenaan dengan menghindari rasuah ni? Okey. Yang pertama, kita tengok apa yang cikgu dia kata ni, kotak ni. Murid-murid, apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis larangan melakukan rasuah? Okey, kita kotak nombor 2. Okey, murid yang pertama ni dia kata, kita hendaklah menjauhi rasuah kerana
Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Okey. Kita tak perlu salin semualah. Okey, cukuplah kita salin. Kita salin yang ni sajalah. Yang atas ni. Ataupun yang lepas titik ni pun boleh juga. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Okey, ambil yang ni, salin. Dia minta 2 saja kan pengajaran. Okey, yang ketiga, kotak ketiga. Mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Ustazah, okey. Kamu boleh salin daripada sini. Mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah. Cukup sampai sini sahaja pengajaran yang kedua. Okey, seterusnya kita baca habislah. Okey. Pengajaran yang seterusnya ialah rasuah boleh menyebabkan sesuatu negara mundur dan kucar kacir. Yang ni pun boleh ambil juga daripada sini. Rasuah ni sampai titik ni. Okey. Oleh itu, setiap individu yang diberi amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakannya dengan penuh komitmen. Ini komitmen dan menjauhi rasuah. Okey. Kotak yang kelima, cikgu dia kata, bagus murid-murid, apa yang penting kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Ini termasuklah mencari rezeki dan meraih kejayaan. Okey, itu saja. Kita dah jumpa 3 pengajaran daripada hadis. Dan sebagai penutup untuk hari ini, kita baca sikit rumusan untuk tajuk jauhi rasuah ni. Rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, kita perlulah. Bukan kata perlu, wajib. Wajib. Bila kata wajib ni mestilah menjauhi rasuah kerana kesan dia sangat buruk kepada diri kita sendiri, orang-orang di sekeliling kita, termasuklah keluarga kita, dan juga negara. Okay. Sekian saja tajuk untuk hari ini. Kalau kata laju sangat, kamu boleh ulang balik lah. Kalau kata tertinggal dekat mana nak cari jawapan dan sebagainya. Okey. Selamat menyiapkan tugasan modul. Kita jumpa lagi pada hari Khamis insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.